Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita bersama-sama pada pagi yang mulia ni, berada dalam majlis ilmu, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tambah dan limpahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis ni. Dalam suratul Nahl ayat yang ke-97, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maksud ayat ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, man 'amila salihan min dzakarin aw untha, sesiapa yang beramal dengan amal yang saleh daripada kalangan lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia termasuk ataupun menjadi seorang yang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan memberikan kepada lelaki dan perempuan yang beramal dengan amal saleh ni pahala-pahala yang terbaik di atas pekerjaan ataupun amalan yang telah dilakukan. Dalam ayat yang kita dengarkan tadi, iaitu ayat 97 suratul Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut tentang jaminan dan keadaan. Pertama, Allah Ta'ala sebut tentang keadaan, iaitu keadaan orang yang melakukan satu amalan, dan amalan tu ialah amalan yang saleh. Kita mungkin dah tahu tentang amal saleh ni apa maksudnya, cuma kita ulang sekali lagi di sini. Amal saleh ni ialah amal yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, amal yang dilakukan dengan jiwa yang ikhlas, dilakukan dengan cara yang tepat, betul dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal tu disebut dengan amal yang saleh. Walaupun kadang-kadang amal itu berbentuk amal yang kecil, tak mengeluarkan pergerakan yang banyak, tapi sekiranya dia tepat, keluar daripada hati yang bersih dan tepat menepati syariat, maka dia termasuk daripada amal saleh. Dalam ayat tadi, Allah Ta'ala sebut jaminan kehidupan yang baik, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan hidupkan mana-mana orang yang melakukan amal saleh dengan kehidupan yang baik. Para ulama tafsir, sama ada daripada kalangan tabi'in ataupun daripada kalangan sahabat, mereka
mengeluarkan bermacam-macam tafsiran terhadap maksud hayatan tayyibah. Allah Ta'ala kata falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka kami akan hidupkan di atas dunia ni dengan kehidupan yang baik. Hayatan tayyibah tu banyak makna yang disebutkan oleh para ulama, khususnya daripada kalangan para sahabat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi yang Allah Ta'ala berikan kepadanya kelebihan untuk memahami Al-Quran. Dia sebut perkataan hayatan tayyibah di sini ialah al-qana'ah, iaitu direzekikan, dicampakkan ke dalam orang yang beramal dengan amal saleh ni rasa cukup dengan apa yang dia dapat atas dunia. Dan bukanlah hayatan tayyibah sini maksudnya diberikan keluasan rezeki, terutamanya rezeki yang berbentuk kesenangan, harta benda, tapi direzekikan dengan perasaan yang qanaah. Sebab tu kalau kita tengok, antara rezeki yang Allah Ta'ala beri pada manusia ni lah rezeki yang manusia nampak dengan bahagian negatif. Antaranya ketakutan, kelaparan, kesedihan. Ni semua benda yang negatif. Lapar, orang tak suka lapar. Orang tak suka kepada takut. Orang tak suka kepada sedih. Tapi dengan kenal dan adanya manusia ni berperasaan dengan perasaan tu, maknanya kita ni boleh rasa lapar. Kita ni ada waktu kita rasa lapar, ada waktu kita rasa sedih, ada waktu kita rasa takut. Kesemua perasaan-perasaan ni menyebabkan kita menghargai perasaan yang lawan bagi perasaan ni. Maksud saya sini, saya nak beritahu, dengan rasanya ataupun dengan kita kenal rasa lapar, menyebabkan kita menghargai rasa kenyang tu. Kalau Allah Ta'ala tak kenalkan kita dengan lapar, dan kita ni hanya kenal kenyang saja, kenyang itu kadang-kadang tak disedari, bahkan mungkin dipandang dengan pandangan remeh. Sama juga dengan kesedihan dan juga ketakutan. Kita tidak akan menghargai kegembiraan dan juga keadaan-keadaan yang menyeronokkan. Jadi nak sebut kepada kita, itu ialah bagaimana yang disebut sebagai qanaah. Sebab ayat ni, sebahagian para ulama sebut, ianya khusus kepada para sahabat. Walaupun hakikatnya ayat ni ialah ayat yang umum. Sebab Allah Ta'ala sebut man amila, sesiapa saja yang beramal. Ada sebahagian ulama mengatakan sesiapa di sini merujuk kepada generasi terbaik, iaitu para sahabat. Sebab mereka lah orang yang telah beramal dalam keadaan mereka ni diuji dengan berbagai-bagai ujian. Mereka kena pembantaian, terutamanya yang bersama dengan Nabi pada peringkat awal dakwah Nabi. Mereka kena teruk macam-macam, tapi mereka kekal dalam perasaan ataupun dalam keadaan beriman. Walaupun mereka dipukul, walaupun ada sebahagian mereka dianiayai, tubuh badan mereka cedera dengan sebab nak mempertahankan agama, tapi mereka tu Allah Ta'ala jadikan hayatan tayyibah. Zahir mata melihat kesian, tapi mereka tak rasa sedih dan mereka tak rasa tertekan. Bahkan mereka merasakan kemerdekaan pada jiwa. Sebab tu kalau kita tengok Bilal bin Rabah, ketika mana ditanya oleh para sahabat, bila mana dia dihempak batu atas dada dia, setelah tuan dia tahu dia ni peluk Islam. Zahir mata melihat orang-orang yang tengok pada waktu tu Bilal menanggung kesakitan. Tapi bila mana Bilal cerita kepada sahabat-sahabat lain, Bilal kata memang zahir badanku sakit. Zahirnya memang badan sakit. Tapi apa yang puas bagi dia ialah dia boleh ekspresikan kepada orang lain bahawasanya dia tak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang lain yang mungkin lebih senang pada dia, termasuklah tuan dia. Yang mana tuan dia tu mengiktiraflah penyembahan berhala. Bila ni dia tak iktiraf penyembahan berhala, dia iktiraf tauhid. Dia tak terima syirik. Walaupun dia kena teruk, sebab dia berada pada kumpulan yang berbeza dengan majoriti pada waktu tu. Jadi nak sebut pada kita, nikmat boleh mengekspresikan apa yang kita rasa lega dengan benda tu. Walaupun kita kena.
kita kena balasan di atas apa yang kita ekspresikan. Contohnya kita ada satu kefahaman, kita tak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh orang ramai, dan kita tak bersetuju tu ada alasan kukuh daripada hujah Al-Quran ataupun daripada hadis Nabi, dan orang semua tahu apa yang kita pegang tu berlawanan. Tapi dengan sebab kita dah sebutkan pendirian kita, walaupun kadang-kadang kita lalu mana-mana tempat orang cemuh kita, ni geng fahaman lagu ni, tapi ekspresi dah tahu benda tu benda yang betul walaupun dicemuh. Itu juga disebut sebagai hayatan tayyibah. Dan orang yang dapat benda ni, Allah Ta'ala kata wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan beri kepadanya balasan, yakni balasan pahala yang tak digambarkan ataupun tak mereka sangka. Dan Quran kata bi ahsan, sebaik-baik balasan ma kanu ya'malun, terhadap apa yang telah mereka lakukan ataupun sedang lakukan. Perkataan ya'malun itu kalau kita tengok dalam bentuk kata kerja berterusan, nak sebut pada kita mungkin yang melakukan amalan ni dah pun meninggal dunia, tapi Quran gambarkan orang yang amal saleh ni, walaupun amalan dia tu dah habis dengan sebab habis umur dia, dia seakan satu benda yang hidup dan satu benda yang berterusan. Sebab tu para ulama sebut bahkan ada hadis Nabi, walaupun hadis ni taklah sampai pada darjat sahih, tapi Nabi sebut pada kita antara sebab seseorang tu boleh keluar daripada dirinya zuriat yang baik. Macam mana nak keluar zuriat yang baik? Orang yang hidup tu ataupun dia tu sebagai ayah ataupun sebagai ibu, dia yang beramal dengan amal saleh, maka akan keluarlah daripada zuriatnya zuriat yang beramal dengan amal saleh. Maka akan keluar lepas daripada tu cucunya, cicitnya, semua sekali beramal dengan amal saleh. Dengan sebab dia buat amal saleh tu, Allah Ta'ala akan beri kemuliaan kepadanya, akan keluar daripada zuriat tu yang beramal dengan amal saleh. Walaupun kadang-kadang dia tak tekan sangat, tapi dengan sebab dia dah beramal dengan amal yang saleh yang Tuhan nak. Sebab tu antara benda yang kita kena buat untuk memastikan generasi muda ni jadi baik ialah kita dulu kena jadi baik. Itu memang caranya, tidak ada lagi cara lain. Sebab ada orang dia fikir, dia bimbang, macam-macam dia fikir, tak nak hantar anak keluar negara sebab takut luar negara tu ganggu dia macam-macam. Tapi hakikatnya kita tahu manusia ni ialah satu makhluk yang dia akan keluar, dia tak akan boleh duduk sekali. Dia tak akan duduk sekali. Dan memang hakikatnya sampai waktu anak yang kita ada ataupun apa-apa saja keturunan yang kita ada ni, dia akan keluar. Dia tak akan bersama dengan kita selama-lamanya walaupun kita nak jaga. Tapi antara jaminan yang Tuhan berikan kepada orang yang beramal saleh, walaupun zuriatnya jauh keluar, anaknya jauh keluar, keturunannya bertebaran di atas muka bumi, keturunannya ataupun zuriatnya itu termasuk daripada orang yang melakukan amal saleh. Jadi janganlah kita memandang remeh pada amal saleh yang kecil. Sentiasalah kita cari di mana amalan-amalan yang memberi saham ataupun menambahkan pahala kita. Jadi saya nak kongsikan kepada muslimin muslimat yang ada sekalian ni satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang mana hadis ni diriwayatkan daripada sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, anna imra'atan sauda'a kanat taqummul masjid aw syaban fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, dia kata sesungguhnya di masjid Nabi, yakni Masjid Nabawi itu, ada seorang wanita yang berkulit hitam, imra'atan sauda kanat taqummul masjid, yang mana perempuan berkulit hitam ni kerja dia apa? Berkhidmat dengan membersihkan masjid Nabi. Syak daripada perawi hadis ni, sebab ada sebahagian riwayat dia sebut syaban, seorang pemuda. Cuma riwayat Imam Muslim dia kata imra'atan, perempuan. Maknanya kita akan jumpa riwayat yang kata lelaki ataupun ada riwayat kata perempuan. Tapi poin yang sama ialah imra'atan aw syaban sauda, perempuan ataupun lelaki yang berkulit hitam. Kerja dia apa?
taqumul masjid. Taqumul masjid ni maksudnya dia bersihkan masjid. Apa saja ada kotoran dalam masjid, dia bukan hanya sapu masjid, sapu sampah. Apa saja yang orang kata apa boleh menampakkan ketidakbersihan masjid tu, dia akan bersihkan. Bukan hanya sapu, sebab dia ada orang dia sapu je tapi tak bersih pun masjid, dia sapu saja. Sebab dia tahu tugas dia sapu masjid. Dia beza dengan takum. Takum ni maksudnya bersihkan. Sebab tu kalau tengok istilah yang digunakan oleh orang Arab untuk sanitize. Sanitize dalam bahasa Arab ni maksudnya takum. Kita sembuh dengan semua orang kata apa bahan bakteria apa semua, Arab akan sebut itu ialah takumul. Takumul ni maksudnya kita buat pembersihan yang totally clear, bagi bersih betul. Perempuan ni ataupun lelaki ni sebahagian riwayat, fa faqadaha Rasulullah. Satu hari Nabi perasan dia tidak ada, hilang daripada pandangan Nabi. Pertama kita boleh tengok dalam hadis ni, Nabi perasan semua watak-watak yang ada dalam kehidupan Nabi. Nabi bukanlah orang yang sibuk, sebab Nabi ni seorang pemimpin, Nabi ni seorang suami, Nabi ni seorang ayah, Nabi juga seorang pendidik apa semua. Kadang-kadang sebahagian orang dia fikir dengan kesibukan Nabi ni, Nabi tak peduli sangat orang-orang yang kerja biasa-biasa ni. Tapi dalam hadis ni kata fa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi perasan tiada kelibat perempuan ni ataupun lelaki ni. Fasa'ala anha aw anhu. Lalu Nabi pun tanya kepada para sahabat, di mana pergi perempuan ni, ataupun nak guna riwayat lelaki, di mana pergi hilangnya lelaki ni. Faqalu, maka jawab para sahabat, mata, dia telah pun meninggal dunia. Faqala afala kuntum adantumuni. Nabi kata kepada para sahabat, kenapa kamu tidak memaklumkan kepada aku? Maksudnya tak beritahu pun aku. Aku perasan beberapa hari dah dia ni tidak dilihat, rupa-rupanya dia dah meninggal, dan kamu tak beritahu. Sebahagian riwayat kata para sahabat nak beritahu Nabi, cari-cari Nabi sampai dekat rumah Nabi, Nabi tengah tidur. Nabi tengah tidur, sahabat uruskan. Pertama saya nak sebut sini, Nabi tidur, dia bukan macam kita tidur. Kita tidur lama, siang pun. Bukan kata malam ni tidur lama, siang pun tidur lama. Tambah-tambah tak ada kerja, kena PKP lagi banyak tidur. Tidur dan makan. Nabi tidur sekejap, dan sahabat dia uruskan jenazah tu dalam waktu yang singkat sehingga Nabi tak perasan bila siap. Nak kata laju tu, saya nak sebut sini, pengurusan jenazah tu laju, cepat yang dilakukan. Sebab kalau kita fikir secara logiknya, kalau orang tu tidur, takkan dia bangun tak perasan. Sahabat sebahagian hilang. Ni Nabi tak perasan, memang betul Nabi tak perasan. Maknanya pengurusan jenazah yang dilakukan oleh sahabat ni cepat, terlalu cepat. Lepas tu kata Nabi, lepas tu kata para sahabat, faka'annahum sagharu amraha aw amrahu. Para sahabat ni bila mana Nabi kata, kenapa tak beritahu aku? Nabi perasan dekat wajah para sahabat ni, sagharu amraha, memandang remeh ataupun rasa tak penting sangat nak beritahu Nabi. Setakat orang yang kita sebut sebagai cleaner masjid je, takkan nak beritahu pemimpin negara dia ni meninggal. Kalau tahu pun tak perlulah nak suruh dia hadir apa semua, tak perlu. Lepas tu Nabi pun kata, dulluni ala qabrihi au qabriha, tunjukkan aku di mana kuburnya. Fadalluhu, maka para sahabat pun tunjukkan kepada Nabi di mana kuburnya. Fasalla alaiha, maka Nabi pun salat di kuburnya. Nabi pun kata, selesai pada salat, Nabi kata, inna hadhil qubura mamlu'atun zulmah. Sesungguhnya kubur perempuan ni ataupun lelaki yang bersih masjid ni dipenuhi dengan kegelapan. Maknanya kubur dia gelap. Wa inna Allah azza wa jalla yunawwiruha, dan Allah Ta'ala telah memberikan cahaya bi salati alaihim, dengan sebab salatku ke atasnya. Nak sebut pada kita bahawasanya ini antara
tingginya perhatian Nabi. Kita tengok ulasan yang disebutkan oleh para ulama. Pertama yang disebutkan sini, perhatikan hadis ini, bagaimana Rasulullah menghargai usaha kecil setiap manusia. Maknanya Nabi ni dia perasan. Nabi perasan orang yang kerja dia tak penting sangat. Dia bukan join perang pun. Dia pun bukan beri idea untuk taktikal perang, dia tak bagi. Dia hanya seorang yang duduk di masjid dan dia bersihkan masjid. Sekalipun dia ni seorang cleaner masjid saja, Rasulullah melihat peranan dia besar sebab Rasulullah perasan dan tahu kewujudan dia. Walaupun Rasulullah ni tidaklah orang kata apa beri perhatian pada dia 100%, tapi Nabi tu perasan. Tapi kau tengok dalam banyak riwayat, Nabi ni bila mana dia berinteraksi dengan mana-mana orang, orang akan perasan Nabi ni dia appreciate orang tu. Nabi ni bila mana dia berinteraksi dengan orang, orang akan rasa Nabi bukan bercakap sekadar melepaskan batuk di tangga, bukan. Nabi bercakap dengan serius sehingga orang tu rasa Nabi ni sangat take care terhadap dia. Ini berdasarkan bukti yang disebutkan oleh seorang sahabat yang bernama Amru bin Al-As. Amru bin Al-As ni kalau kita tengok, dia masuk Islam lambat. Dia masuk Islam tahun ke-7 Hijrah, dekat-dekat dengan pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah. Dia masuk Islam lagi lewat berbanding anak dia. Anak dia lagi awal masuk Islam, Abdullah bin Amru bin Al-As. Bila mana dia masuk Islam, Nabi ni suka mendekati orang-orang yang baru masuk Islam. Walaupun Amru bin Al-As dia punya rekod sebelum dia masuk Islam agak teruk terhadap lawan Islam ni. Sebab tu kau tengok bila mana para sahabat pergi ke Habsyah, ketika mana Nabi berada di Mekah selama 13 tahun tu, ada fasa Nabi suruh sahabat pergi hijrah ke Habsyah. Bila mana para sahabat sebahagiannya pergi ke Habsyah yang diketuai oleh Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, maka Quraisy telah melantik Amru bin Al-As untuk menjadi wakil, bercakap berunding dengan Ashamah An-Najasyi yang menjadi penguasa kepada Habsyah pada waktu tu, untuk buat balik semula orang-orang Islam yang berlindung di negara tu. Dan kalau kita tengok, Amru bin Al-As dia bukan orang yang sembarangan. Pertama, dia ni punya permusuhan dengan Nabi belum masuk Islam cukup kuat. Yang kedua, dia ni ada pengaruh yang besar. Dia ni orang yang ada jawatan tinggi. Sebab tu kau tengok, kerja yang dilakukan oleh Amru bin Al-As ni ialah kerja yang sukar. Maknanya dia kira hardcore punya tugas. Dia satu orang pegawai yang dihantar untuk pergi bercakap dengan An-Najasyi, ejahlah lagu mana pun, kalau boleh nak orang Islam yang berlindung di negara tu, kita buat balik. Kalau kita baca sirah, kita baca catatan dialog di antara An-Najasyi dan juga Amru bin Al-As, ialah dialog dalam bahasa ibunda orang Habsyah. Maknanya Amru bin Al-As ni dia bercakap dengan bahasa kawan tu, dia tak bercakap bahasa Arab, dia tak pakai penterjemah. Dan sebahagian riwayat kata dia pergi usia dia belum sampai 20, muda dan berpengalaman. Kalau kita tengok Amru bin Al-As ni memang usia dia muda, dia lagi muda pada Nabi. Sebab tu kalau tengok dalam riwayat, dia ni kahwin umur berapa? Kalau Nabi kahwin umur 25, dia kahwin 12 tahun dia kahwin. Darjah 6 kahwin. Tak sempat daftar tingkatan 1 kahwin dah. Umur 13 dia dapat anak. Nama dia Abdullah bin Amru bin Al-As. Jadi dia beza dengan anak dia tak jauh umur. Jarang orang beza dengan anak ni kurang pada 15 tahun. Dia beza dengan anak dia umur tak jauh. Tapi tak ada lah cerita zaman sekarang orang kahwin umur 12 tahun ni. Cuma saya nak sebut, dia dihantar dan dia boleh, orang kata apa, ada pengetahuan yang luas. Dia boleh bercakap dan dia pandai pujuk Ashamah An-Najasyi tu. Tapi takdir Tuhan, dia tak berjaya buat balik. Cuma Ashamah An-Najasyi dia taklah menghalau Amru bin Al-As. Dia masih lagi memuliakan Amru bin Al-As sebagai orang yang banyak buat urusan dengan dia. Jadi orang musyrikin Mekah ni mereka banyak berurusan dengan kerajaan-kerajaan luar. Dan yang akan jadi wakil ni siapa? Amru bin Al-As. Sebab tu bila mana dia masuk Islam, Nabi tidak jadikan dia orang bawahan. Nabi jadikan dia orang penting.
Sebab tu dia masuk Islam tak lama, Nabi bagi dia satu tugas mengetuai satu peperangan. Dia baru pergi masuk Islam. Tapi Nabi tahu dia ada ketokohan, dia ada bakat kepimpinan. Sebab tu Nabi kata, orang yang baik zaman jahiliah dia masuk Islam pun dia baik juga. Maknanya apa kebolehan yang dia ada zaman jahiliah, dia akan dikekalkan. Maknanya Islam dia bukan blok satu orang. Okey, sekarang kamu dah masuk Islam, cukup-cukuplah minta jawatan tinggi. Tak ada dah. Duduk masjid pula. Tak ada. Sebab tu kau tengok Khalid Al-Walid dia masuk Islam. Nabi tak suruh dia stop perang. Nabi tak kata jadilah perang main-main pedang ni, pegang tasbih pula. Nabi tak kata. Nabi kekalkan dia sebagai posisi seorang yang berbakat dalam bab peperangan. Nabi kekalkan. Nabi tak blok mana-mana orang. Sama juga dengan Hasan bin Sabit. Dia masuk Islam, dia suka bersyair. Nabi kekalkan dia bersyair. Nabi tak kata cukup-cukuplah bersyair, hafal Quran pula. Apa bersyair saja ni. Nabi tak kata. Dia tak macam kita. Kita bila mana tengok orang dah hijrah, nak masuk, bukan nak masuk, nak dekat dengan Islam, kita blok minat dia. Kita jadikan cukup lah, yang lama-lama tu tak payah. Tengoklah yang lama tu kalau problem, tak perlulah buat. Okay. Tapi kalau dia ada nilai-nilai yang dia boleh kembangkan bakat dia, kembangkan bakat dia balik. Islam dia tidak blok benda tu. Okay. Jadi Amr bin Al-As ni bila mana dia masuk Islam, Nabi ni rapat dengan Amr bin Al-As. Sehingga Amr bin Al-As ni kata, aku rasa Nabi tak sayang dah Abu Bakar, sayang aku seorang. Dia boleh perasan dan syok sendiri. Dan dia berani tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik? Siapa kau orang yang paling kamu sayang? Paling kamu sayang daripada kalangan sahabat. Nabi kata, Abu Bakar. Yang pertama, Abu Bakar. Kemudian tanya Amr bin Al-As, bukan Abdullah, Amr bin Al-As tanya. Jawab Nabi, Umar. Tanya lagi, Uthman. Maknanya dia tahulah, dia syok sendiri sebelum ni. Maknanya dia tidak ada dalam senarai top 3 yang Nabi paling sayang. Cuma cara Nabi layan tu sehingga kawan tu boleh jadi syok sendiri. Sebab tu Imra'atus Sauda, perempuan yang kulit hitam ni, sebahagian riwayat kata dia rapat dengan Nabi. Dia sangat rapat dengan Nabi. Maknanya Nabi selalu bertanya. Sebahagian riwayat dia sebut sini, nama perempuan ni ialah Ummu Mihjan ataupun Mihjanah. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar. Okay. Dan ada sebahagian kata dia ni dahlah kulit hitam, dia ni termasuk daripada kalangan perempuan yang miskin. Fakir, bukan setakat miskin, bahkan fakir. Okay. Jadi kita tengok situ macam mana Nabi ni dia nampakkan fungsi setiap orang yang ada. Dia tak jadikan cleaner ni hanya setakat cleaner sehingga cleaner ni rasa tak ada apa-apa. Tapi cleaner tu dia rasa dia ada something untuk agama. Sebab Nabi selalu dekat dengan dia dan Nabi selalu encourage dia untuk sentiasa bersih masjid ni. Dan itulah amal saleh bagi Ummu Mihjanah ni. Saya nak kait dengan ayat yang kita baca awal tadi. Sebab ada orang dia nampak amal saleh ni mesti tulis kitab 30 jilid, lagi tak mati kena tulis kitab. Ataupun beri something pada agama, Islamkan orang dalam kuantiti yang banyak, ataupun tolong orang Palestin yang dijajah oleh Israel hari ni, tak keluar pergi perang rasa macam tak buat amal saleh lagi. Okay. Amal saleh ni lah benda-benda yang kadang-kadang kita nampak ianya ialah benda yang kecil dan kita duk rasa macam tak mungkin kot boleh masuk syurga kerana benda tu. Sebab kita selalu lihat skop kita ni, kita nampak amalan yang besar, yang meletihkan. Sebab tu kata Abdullah bin Mubarak, kam min amalin saghirin, berapa banyak daripada amalan yang kecil, ianya besar di sisi Tuhan dengan sebab niatnya. Dan berapa banyak amalan yang besar, ianya kecil di sisi Tuhan pun kerana niatnya. Jadi poin di sini nak beritahu kepada kita bahawasanya macam mana Nabi SAW menjadikan orang yang berada di posisi yang paling belakang dalam agama, dia tidak merasakan dia ni hanya memberi 1%, 0.9% dalam agama. Orang tu rasa macam dia memberi 100% saham kepada agama. Okay. Kemudian apa yang disebutkan sini, sebahagian sahabat tidak mengendahkan kumpulan seperti ini.
Maknanya perangai sahabat sendiri pun ada sebahagiannya mereka memang tak peduli sebab mereka sibuk benda-benda lain, dan mereka pun mungkin faham macam kita faham, iaitu nak buat amal soleh ni mesti benda yang besar-besar. Namun Rasulullah mendidik kita agar sentiasa prihatin terhadap golongan yang lemah. Oleh itu Al-Qadhi Iyad menjelaskan bahawa inilah sikap Nabi yang sentiasa menjaga perihal kumpulan yang lemah dan miskin. Ia menggambarkan sikap tawaduk, rahmah dan prihatin yang perlu dimiliki oleh setiap pendakwah. Okay. Nak cerita pada kita bahawasanya ini di antara benda-benda yang ada pada diri Nabi. Maknanya orang yang nak menjadi tokoh besar ataupun pendakwah yang boleh memberi pengaruh kepada sekalian banyak orang, dia perlu melihat pada semua orang. Dia perlu menjadikan semua orang-orang ni ada kepentingan dalam agama. Macam yang kita sebut tadilah, tidak ada para sahabat yang hidup zaman Nabi ataupun orang yang hidup zaman Nabi ni mereka merasakan mereka tak ada fungsi dalam agama, melainkan mereka akan rasa mereka ada fungsi. Sebab tu ada sebahagian riwayat menyebutkan perempuan di zaman sahabat dan zaman tabi'in ni, bila mana dilaungkan seruan jihad, perempuan tak wajib pergi jihad, okay. Tapi mereka cuba nak menyumbang sesuatu kepada jihad tu. Sebab tu ada satu orang perempuan, saya tak ingat nama dia sebab kita teringat tiba-tiba tadi, okay. Cuma pernah baca riwayat ni, dia hadiahkan sesuatu kepada seorang tabi'in, yang mana tabi'in ni dia akan pergi perang. Bila mana dibuka bungkusan tu, dalam bungkusan tu rambut yang dipintal membentuk seperti tali yang tebal. Maka tabi'in tu tanya, apa yang kamu beri ni? Aku nak guna untuk apa? Dia kata, ikatkan rambut aku ni di tali kudamu, sehingga ia ada bahagian pahala aku beri saham kepada perang tu. Nak sebut pada kita. Tapi jangan bahas pula, boleh ke pegang rambut tu kan aurat? Bahas lagu tu banyak pasal pula. Jadi, okay, kita bukan nak bahas dari segi fiqh ni. Okay. Cuma nak beritahu dari segi dia nak beri sesuatu. Maknanya dah lama aku simpan rambut aku ni. Hari ni aku pintar siap-siap, aku tunggu bila saja nak berlaku lawangan jihad ni, rambut ni akan aku beri pada mana-mana prajurit yang nak pergi perang. Tujuan dia, aku antara nama yang tertulis bagi saham peperangan itu. Dia mungkin tak akad tombak, tak akad. Dia mungkin tak perang, tak akad senjata apa semua. Tapi dia memberi kemudahan, memberi laluan yang mudah kepada sebahagian orang. Okay. Sebab tu kalau kita tengok, Nabi ni dia sebut pada kita, takwa ni ada banyak cabang. Bila mana seorang tu dia ada takwa, dia akan mengeluarkan amal saleh. Okay. Dan Nabi sebut, antara amal saleh yang kita tak sangka, imatatul adha 'anit tariq, mengalihkan benda yang menghalang di jalan. Maknanya nak beritahu kepada kita, agama dia beri nilai benda tu, sehingga orang rasa benda yang kecil ni ada bahagian daripada agama. Dan Nabi sebut di antara kesempurnaan iman. Di antara kesempurnaan iman. Sebab tu kalau tengok orang dia nak mencari amal saleh ataupun nak mencari pahala, dia buat amal saleh ni, kadang-kadang benda-benda yang kecil sahaja, benda-benda yang mudah, hanya sekadar share poster kuliah. Mungkin hari ni media sosial ini antara tempat yang kita boleh buat pahala banyak sini, amal saleh. Hanya kita share satu ayat daripada Quran, ataupun ada orang dia nak buat satu poster yang bagi orang mudah, dia ada kepandaian ilmu boleh buat poster apa semua, bagi orang mudah faham. Bagi orang mudah faham, maknanya huraian hadis ke apa, buat satu poster dan orang pun share, beratus-ratus orang share. Sebab tu kau tengok, antara benda yang tempat yang kita boleh ambil pahala zaman sekarang ni ialah media sosial. Walaupun hakikatnya orang duk kata media sosial ni tempat mengarut, tempat orang kata korang, tempat orang hina orang ni, tempat orang komen, tempat berlakunya perbalahan. Tapi kita buka benda tu ke arah yang lain. Sebab tu kau tengok, ringkaskan, ada orang ni dia fikir apa yang dia nak buat, status apa yang dia nak buat yang mudah untuk orang faham. Okay. Tapi kita kena tahulah, bila mana kita menyampaikan ataupun menyebarkan kebaikan ni, dia bukan benda yang mudah juga untuk orang berminat. Dia tetap ambil masa.
Sebab tu ada orang dia duk share something, share video kuliah ke apa ke, dia duk tunggu siapa nak share di FB dia. Kan benda tinggal orang boleh share balik. Tak ramai orang share. Itu benda biasa. Dan jangan berputus asa. Tapi kalau dia buat status mengarut, kutuk orang mana-mana, 3 patah je kutuk dalam tu, 1000 orang share. Tu yang jadi lemah semangat nak share benda-benda yang baik. Share benda tu ramai orang tulis, orang share, orang print screen, hantar grup tu, hantar grup ni. Okay. Benda-benda yang kemungkaran ataupun benda-benda yang tak elok ni memang ramai orang berminat. Jangan pelik, itu memang lumrah yang memang dah berlaku pun. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran, bila mana dia nak cerita tentang kesesatan, Quran akan sebut wa aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tak tahu, Banyak ayat Quran berulang dengan bentuk lagu tu. Bila mana cerita sesat, cerita jahat, wa aktsaruhum, selalu cerita banyak. Tapi bila mana cerita baik, Quran akan kata wa qalilan ma tadhakkarun. Dan sedikit sangat yang peringat benda ni. Memang tabiat kebaikan ni akan sikit sampai bila-bila pun. Okay. Cuma kita ada bahagian daripada yang sedikit tu. Dan jangan lemah semangat. Sebab kita kena tahu, para nabi dan rasul, mereka telah diuji dengan berbagai-bagai ujian. Ada sebahagiannya yang menyampaikan kebaikan, tidak ada satu orang pun ikut. Sebab tu dalam hadis yang panjang, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi cerita pada kita tentang nabi-nabi yang akan keluar daripada kubur masing-masing di padang mahsyar nanti. Dan Nabi yang akan keluar ni, dia akan keluar sekali dengan umat dia. Nabi Muhammad dengan umat dia, Nabi Adam dengan umat dia, Nabi Idris dengan umatnya. Nabi kata, dan ada sebahagian Nabi dia keluar 1 orang ataupun 2 orang yang ikut. Dan ada sebahagian Nabi dia keluar dia seorang, tak ada orang ikut pun. Okay. Sedangkan pangkat dia tu pangkat Nabi, bukan pangkat pendakwah, ustaz apa semua, bukan. Pangkat dia pangkat Nabi dan tidak ada orang ikut. Nak sebut pada kita bahawasanya la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan kita pandang rendah pada benda-benda kecil ataupun benda-benda kebaikan ni walaupun dia simple. Nak sebut pada kita bahawasanya bila mana ada peluang buat kebaikan, kita buatlah walaupun kecil. Walaupun benda tu simple. Walaupun benda tu orang kadang-kadang nampak tak buat pun tak apa. Sebab zaman sekarang ni orang tak sibuk ke arah tu. Tapi kita usahalah nak buat. Antara contoh-contoh, ni saya nak sebut yang terakhir. Contoh-contoh amal kebaikan yang kita tak perasan. Pergi mana-mana, mesin ATM ke ataupun deposit money ke, rosak, kita tengok orang beratur panjang, kita beritahu mesin tu rosak. Benda tu simple. Saya beritahu ni sebab saya pernah kena. Kita beratur panjang, okay. 5 orang depan saya tu, dia memang tak boleh keluar duit pun. Tapi dia tak paling pun beritahu mesin rosak, tak beritahu. Belakang tu lebih pada 15 orang duk beratur. Okay. Maknanya yang duk depan saya ni dah 5 orang. Dia cucuk, tak boleh. Dia selesai cucuk, dia tak beritahu, dia keluar. Lepas tu kawan yang kedua pula, yang ketiga, yang keempat. Sebab tu saya tengok semua cepat. Sampai dekat saya tu memang mesin tu dah tak ada duit dah. Tapi nak kata bertuahnya 5 orang tu tak beritahu. Sampai dekat kita baru kita tahu. Dan belakang tu ada orang pegang tongkat apa semua, duk beratur, naik tangga tinggi pula bank tu. Tapi bukan di Perlis lah, negeri lain. Okey. Ni cerita lama. Okey. Cuma saya nak kata orang dah habis masa, ada orang duk tunggu takut kena saman dengan majlis bandaranya apa-apa semua sebab parking tak betul, sebab nak ambil duit apa semua. Sebahagian orang dia kehidupan manusia hari ni. Okay. Dia tak peduli sangat benda tu. Mungkin dalam hati dia kata, alang-alang aku cocok tak keluar duit, aku nak bagi dia yang belakang pun rasa. Dia tak pasal-pasal nak cari pasal dengan orang. Okay. Dia ada perasaan seperti itu. Okay. Padahal benda tu benda yang simple. Hanya just beritahu saja. Beritahu pada orang, orang pun bersurai. Maknanya orang pun dah tak beratur, orang pun carilah benda yang lain. Cuma nak beritahu ada orang yang dia nampak, tak payah beritahu, apa benda tu bukan penting pun. Okay. Jadi nak beritahu dia, itu juga bahagian daripada amal soleh yang kadang-kadang kalau kita balik kepada Tuhan, kita perasan itu bahagian kebaikan yang Tuhan nak nilai. Jadi itulah benda yang kalau kita tengok sebahagian daripada bab-bab kebaikan. Dan saya nak sebut sikit lagi contoh kebaikan ni. Dia ada satu hadis, tapi hadis ni saya tak mau baca panjang, saya nak cerita ringkas je.
seorang lelaki nama dia Zulkafli. Zulkafli ni, hadis ni riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab Sahih Bukhari ada. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang riwayat hadis ni, dia kata kami dengar hadis ni 7 kali daripada Nabi. Nabi duk ulang, banyak kali Nabi ulang. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, tidak. Sebenarnya kami dengar pada Nabi 9 kali. Lepas tu dia kata sekali lagi, mungkin lebih pada 9. Maknanya Nabi banyak kali ulang cerita ni. Cerita seorang lelaki Bani Israel, kita nak tutup dengan cerita ni. Okay. Nama dia Zulkafli. Lelaki di zaman Bani Israel. Maknanya zaman yang awal lagi pada Nabi. Zulkafli ni siapa? Tidak ada kejahatan yang orang sebut jahat atas dunia ni, melainkan dia pernah buat. Dia orang jahat. Dan dia ni Allah Ta'ala rezekikan dia ni kaya. Walaupun dia jahat, dia kaya. Dalam keadaan dia jahat dan dia tu kaya, dia ni menjadi tempat bagi masyarakat di zaman tu, kalau mereka tak ada duit, mereka akan pinjam dengan Zulkafli. Jadi dia ni macam Along lah juga, bagi pinjam kat orang duit, macam Along, macam Katie apa semua. Cuma dia akan peras mangsa yang pinjam dengan dia duit. Kalau lelaki, dia akan gandakan bayaran, maknanya dia akan letak riba. Kalau perempuan, riba dan kena tidur dengan dia. Itu yang dia minta. Ada seorang perempuan salihah. Dia ni ada masalah. Allah Ta'ala uji ayah dia ataupun mak dan ayah dia tu sakit. Okay. Bila mana ayah dia ni sakit, dia tak tahu nak minta bantuan siapa. Dia tanya orang nak minta dengan siapa bantuan. Orang semua kata tak ada orang lain melainkan Zulkafli. Dia dengan berat hati dia pergi rumah Zulkafli. Dia pun beritahu pada Zulkafli nak pinjam 60 dinar. Sebab nak buat urusan banyak lah. Okay. Zulkafli kata aku boleh bagi 60 dinar dengan syarat kamu malam ni kena mari rumah aku tidur. Okay. Dia ni salihah. Dia orang yang perempuan yang baik lah. Perempuan yang buat ibadah, banyak buat ibadah tu semua. Okay. Jadi dia dengan berat hati dia setuju. Dia ambil 60 dinar, dia lunaskan semua benda yang dia perlu lunaskan pada siang hari. Malam dia pergi rumah Zulkafli. Zulkafli tengok dia, Zulkafli pun sebut, okey masuk dalam kawasan ni. Maknanya masuk dalam bilik tu. Bila mana Zulkafli biarkan dia dalam bilik, Zulkafli pun masuk, Zulkafli pun tengok. Dalam riwayat hadis tu kata, bila mana dua-dua orang ni duduk seperti mana duduknya suami dan isteri. Maknanya kedudukan yang sangat-sangat rapat lah pada waktu tu. Okay. Maknanya hampir nak melakukan hubungan yang terlarang. Tiba-tiba perempuan tu menangis. Menangis yang luar biasa. Zulkafli jadi stres dengan tangisan dia. Dan perempuan ni sebut, inni akhafullah, aku takut pada Allah Ta'ala, aku takut pada Allah Ta'ala. Sebutnya tu. Zulkafli pun tanya, Allah tu apa dia? Yang kamu duk kata takut sangat Allah tu. Jahilnya Zulkafli ni, Allah pun tak tahu apa. Nak cerita, dia tu Bani Israel. Bani Israel ni kira kaum yang ada Nabi. Tapi betapa jahilnya Zulkafli ni, Allah pun tak tahu apa. Perempuan tu pun kata, Allah itulah Tuhan yang menciptakan aku dan kamu. Allah itulah Tuhan yang akan memberi balasan baik pada aku dan kamu, dan akan mengazab bagi orang yang melakukan kejahatan, sama ada daripada aku ataupun kamu. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak beri hidayah pada Zulkafli. Dia rasa macam hari ni baru dia tahu benda tu. Akhirnya yang menangis berpindah pada Zulkafli pula. Ni nak kata tentang keajaiban hidayah Tuhan. Dia menangis. Dia kata pada perempuan tu, dia kata baliklah kamu dan 60 dinar tu aku bagi je. Aku tak kira hutang. Okay. Dia menangis sepanjang malam. Dia baru sedar dia jahil. Dia baru sedar dia ni orang yang banyak buat jahat. Dengan sebab dia menangis, dia disebab, dan akhirnya riwayat sebut dia meninggal di pagi hari. Pagi tu dia meninggal. Dia mati. Okay. Allah Ta'ala utus satu orang malaikat. Malaikat tu turun ke muka bumi, lalu di hadapan rumah Zulkafli, dan malaikat tu kata, hadzal rajul, lelaki ni min ahli jannah, daripada ahli syurga. Saya nak kata apa? Dia tak buat amal besar pun, solat pun tak sempat. Tak tahulah dia ni daripada orang kata apa, umat Nabi mana. Okay. Cuma nak sebut dia ada satu bahagian, iaitu dia, Allah Ta'ala jadikan dia tu rasa tersentuh bila mana sebut benda tu. Itu pun bahagian daripada amal soleh. Bahagian daripada amal soleh. Dan dia bukan daripada kalangan ahli ibadah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami dengar Nabi sebut cerita ni 7 kali, 9 kali, bahkan lebih. Nabi duk ulang selalu. Nak tunjuk pada kita apa? Jangan rasa takjub dengan amal soleh yang dah banyak buat. Dan jangan rasa
hina orang yang tak pernah buat amal soleh tu. Jangan hina orang pula. Okay. Sebab kita tak tahu pengakhiran ataupun hujung usia kita Tuhan tutup macam mana. Tapi yang penting jangan kita meremehkan segala kebaikan yang boleh kita buat. Okay. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian kita pada pagi ni. Moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang sentiasa melakukan amal yang saleh. Dan setakat tu saja perkongsian kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.